Musim panas di Hokkaido sememangnya memberikan pengalaman yang berbeza daripada musim-musim yang lain. Pulau yang terletak di utara Jepun ini terkenal dengan sumber makanan lautnya yang segar. This one delicious? Watashi wa shakirin desu. Ikimashou. Berair-air dah jadi jus. Kat luar buah dah masuk dalam mulut jadi jus. Kena petik lagi. Rasa halal Hokkaido musim panas membawa Syakirin ke Pekan Minakayabe untuk melihat kilang pemprosesan rumpai laut. Kemudian Syakirin akan menghala ke Taman Negara Onuma untuk melihat gunung berapi Komagatake. Dari situ, Syakirin akan ke ladang buah nanai untuk memetik buah stroberi. Akhir sekali, Hakodate tidak lengkap jika kita tidak singgah ke Pasar Pagi Hakodate. Minakayabe terletak 50 km dari Hakodate dan ianya terkenal sebagai Kombu Capital of Japan ataupun pusat penghasilan rumpai laut kombu di Jepun. Syakirin terfikir jugalah bagaimana agaknya mereka memproses rumpai laut. Kilang Kamada Shoten ini merupakan salah satu kilang pemprosesan rumpai laut kombu yang terbesar di Hakodate. Hello, konnichiwa. Watashi wa Syakirin desu. Watashi wa Tabuchi. Tabuchi? Tabuchi Aki. Oh, okay. Nice meeting you. Lebih 90% hasil kombu yang diperolehi dari perairan Jepun datangnya dari Hokkaido. Syakirin difahamkan rumpai laut Gagome ni hanya ada di Hakodate sahaja. Yes, And what is special of this seaweed is because it's sticky, like natto. Do you know natto? Japanese traditional. It's very sticky. Sticky, can I try? But this one is not sticky, right? And the texture is actually very thick and firm. Okay. And then what is she doing now? The woman is now making it thinner. Oh, okay. Use the knife to cut it, make it thinner and thinner. Why do you have to make it thinner? どうして薄くしなければならない？薄く口どけを良くして一緒に食べるように。Because when it makes thinner, it's easy to eat. Oh, it's easy to eat. You cannot eat like this? そのまま食べれますか？食べれなくはないですけど。You can eat it, but not tasty. Oh, not tasty. Oh, jadi sebenarnya apa yang kita makan selama ini adalah yang nipis begini. Nampak tak beza dia? Tembus cahaya. Tapi yang asal adalah yang tebal begini. Syakirin akan nampak kan beza? Melihat pekerja-pekerja ini tekun bekerja, Syakirin teringin pula nak rasa rumpai laut ni. Can? I can try now? Boleh makan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Takutlah pula. Only vinegar dan seaweed, hanya cuka dan rumpai laut. Jadi tiada bahan-bahan yang meragukan. Jadi kita sebagai orang Muslim pun boleh
Oishi. Tapi dia melekat dekat dalam langit. Tapi dia ada rasa masin sikit. Bila anda makan ni kan, dia macam liat-liat. Biasanya yang kita makan yang kering tu kan. Tapi yang ni dia macam nak rasa dia macam tahu tak serunding tapi yang liat punya serunding. Macam tu lah lebih kurang rasa dia. Tapi yang paling best sekali dia melekat dekat langit, jadi kena bersihkan langit anda. Yang Syakirin rasa menarik sangat berkenaan kilang rumpai laut Kamada ni, kalau anda boleh lihat, inilah dia. Proses pembungkusannya dilakukan secara manual, menggunakan tenaga kerja manusia, tidak menggunakan sebarang mesin. Satu-satu detail betul, daripada timbang, lepas tu ukur, siap gunting pun gunting sendiri, masukkan dalam plastik sendiri. Sebab itulah kualitinya terjamin. Inilah gudang penyimpanan rumpai laut kilang Kamada. Dan Syakirin difahamkan rumpai laut ini telah pun disimpan sejak tahun lepas, dah setahun. Sebenarnya rumpai laut ni lagi lama kita peram, lagi sedap. Selepas meninggalkan kilang Kamada, Syakirin menuju pula ke Taman Negara Onuma, iaitu sebuah kawasan peranginan dan kuasi taman negara yang dikelilingi oleh gunung, tasik dan hutan. Terletak di semenanjung Oshima, kira-kira 45 minit dari bandar Hakodate, Onuma ialah taman utama paling kecil di Hokkaido. Taman Negara Kuasi Onuma ini terletak di kaki gunung berapi Oshima Fuji atau lebih dikenali sebagai Gunung Komagatake. Ia dikelilingi oleh banyak tasik dan tasik Onuma ialah tasik yang terbesar. Terdapat banyak pulau-pulau kecil dan tasik-tasik di dalam Onuma Kuasi National Park ini dan semuanya dihubungkan melalui jambatan seperti ini. Jadi ia membolehkan anda untuk berjalan dan melihat kawasan sekeliling, menikmati keindahan alam sekitar, terutamanya sekali Oshima Fuji, gunung berapi seperti yang di belakang Syakirin ini. Oshima Fuji atau Gunung Komagatake ini ialah sebuah gunung berapi yang masih aktif. Ia berdiri setinggi 1,357 meter dan terhasil akibat letupan gunung berapi Hakone 40,000 tahun dahulu. Gunung Komagatake pernah terjaga pada tahun 1998 dan sejak itu aktiviti mendaki gunung ini tidak lagi dibenarkan. Nanae sememangnya dikenali sebagai sebuah pekan perladangan di mana mereka menghasilkan sumber-sumber makanan seperti beras, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Bertemankan Nina, hari ini Syakirin akan belajar mengenai buah strawberry dari pekan Nanae ini. 種類がいちご、ストロベリー、ケンタロウって言います。 The name of this strawberry is Kentaro. Kentaro Ichigo. そう。 Kentaro Ichigo. What is the difference between this Kentaro strawberry and other strawberries? ケンタロウと他のイチゴの違いは何ですか？ケンタロウは実がしっかりして硬くて美味しい。ケンタロウ is very I don't know how to say tight. It's very Oh, hard. padat dan mampat dan sedap. Oishi. Yeah, 美味しい good. です。 Di Nanae biasanya mereka menanam lebih daripada satu jenis buah-buahan, jadi mereka boleh menuai sepanjang tahun sebab musim kan berbeza. Kalau apple lain, kalau strawberry lain. Jadi kalau ada macam-macam, bolehlah buat bisnes sepanjang tahun. Okey, jom. How to say let's go? Yeah, 行きましょう。 Ikimashou.
adalah senang sangat nak cari strawberry yang betul-betul masak dan boleh dipetik. Dah jumpa dah satu. How to pick? Oh, this is how to pick. How do you choose which one to pick? The biggest? どれが Or the colour? いいかな。This one is not shiny. Okay. Kalau kita nak petik strawberry, kita kena tengok dari segi warnanya. Kadang-kadang ada strawberry ni besar tapi masih belum ranum kan. Kalau tengok ni, warnanya tak berkilat berbanding yang ini. Jadi yang ini boleh dipetik dan dimakan. Yang ni kena tunggu lagi lah. Tapi Syakirin dah petik sebab nak tunjuk je. Jangan buat macam Syakirin Alright. Bergantung kepada bila anda datang ke Jepun, lain musim, lain buahnya. Musim buah strawberry biasanya dalam pertengahan ke akhir bulan Jun. Kalau nak petik buah apple, anda boleh datang dalam awal bulan Oktober. Ladang strawberry Miyata ini dibuka untuk semua orang. Jadi jika anda berminat untuk datang, merasa sendiri, ada pengalaman petik sendiri strawberry, terus makan pun boleh. Bayarannya hanya 800 yen saja. Tapi syaratnya, dah bayar 800 yen, petik makan kat sini. Tak boleh bawa balik. Kalau nak makan satu ladang pun, suka hatilah. Tapi boleh ke? Syakirin nak rasa yang Syakirin petik tadi. This is very fresh. Syakirin tak pernah rasa strawberry dari ladang. Bismillahirrahmanirrahim. It is so juicy. Dengar tak dia punya, lepas tu crunchy lagi dia punya biji-biji kat luar ni. Ni berbeza lah kalau kita beli dekat kedai biasanya. Luar nampak cantik kan? Bila kita dah beli, buka tengok belakang, rosak rupanya. Tapi kat sini, berair-air dah jadi jus. Kat luar buah dah masuk dalam mulut jadi jus. Kena petik lagi. Sejak daripada pemodenan Jepun, lanskap perladangan di Hokkaido banyak berubah kerana menerima pengaruh barat dan Nanae merupakan pelopor kepada teknik perladangan barat. Dan sejak daripada itu, perladangan menjadi industri utama di Nanae. Seawal 5 pagi, Syakirin bersama kru Rasa Halal Hokkaido sudah pun berada di pelabuhan Hakodate untuk melihat proses jual beli hasil tangkapan laut oleh pemborong-pemborong. Walaupun jam baru menunjukkan pukul 5 pagi, ianya seolah-olah seperti pukul 10 pagi dan ramai peniaga sudah tidak sabar menunggu untuk mendapatkan hasil laut mereka. Dari pemerhatian Syakirin, proses jual beli dilakukan di 2 tempat, iaitu di kawasan luar bangunan dan di dalam bangunan. Ada pelbagai jenis hasil tangkapan laut yang boleh dilihat dan ianya diasingkan serta dilabel mengikut spesies. Di sini, cara jualan dilakukan secara lelong. Yang menariknya, Syakirin diberitahu urusan jual beli dilakukan menggunakan bahasa lelong yang hanya difahami oleh mereka yang terlibat sahaja. Kalau tanya orang Jepun lain pun, belum tentu mereka faham. 아이보탄 아이보센 기하게 아이보센 기하게 가센 아이보타 에비 아이보센 용센 기하게 아이온센 약게 가르키마 一つの一つアイノリアイオンセン약게 아이온센 누나게 아이온센 높고 아이온센 가게 아이보탄 아이온센 가게 아이온센 용센 용센 300 가르키 누구리 용센 용 아이온센 하르키 누구리 Hasil tangkapan yang dijual kemudiannya dilabel supaya senang dikenal pasti oleh pembeli. Syakirin lihat spesies-spesies hidupan laut yang dijual amat berlainan dengan apa yang kita biasa jumpa di Malaysia. Ini adalah kerana hasil tangkapan mereka adalah dari lautan Pasifik.
Dari pelabuhan Hakodate, Syakirin ke Hakodate Asaichi atau Pasar Pagi Hakodate yang terletak hanya beberapa minit dari stesen kereta api Hakodate. Pasar pagi ini sememangnya amat terkenal di kalangan pelancong dan ianya dibuka dari 5 pagi hingga 12 tengah hari. Daripada makanan laut ke sayur-sayuran dan buah-buahan, semuanya boleh didapati di sini. Namun, kedatangan anda ke Hakodate Asaichi ini tidak sah jika anda tidak cuba mencandak sotong. Dengan bayaran sebanyak 1,000 yen, Syakirin diberi sebatang kayu dengan tali cangkuk di hujungnya untuk mencuba nasib. Mandailah, jangan lari. Yeay! Oh! Dia masuk. Di mana? Okey? Yeay! Hasil tangkapan Syakirin kemudiannya diambil dan dijadikan sashimi sotong. Melihat cara chef memotong sotong ini amat menarik perhatian. Ianya dilakukan dengan penuh kepakaran dan cepat pula tu. Sashimi sotong ini amat popular di Pasar Pagi Hakodate. Syakirin difahamkan sotong yang segar sebenarnya berwarna jernih. Teksturnya pula seakan agar-agar. Dan bagi menambah perisa, ia dimakan bersama kicap dan halia. Terdapat banyak produk yang dijual di sini. Antaranya makanan kering, makanan sejuk beku dan juga makanan laut segar seperti ketam dan landak laut. Hakodate Asaichi menerima kunjungan seramai 1.8 juta orang setahun. Ini adalah kerana antara pasar pagi yang lain di Jepun, pasar pagi ini adalah yang paling mesra pelancong. Peniaga-peniaga di sini suka berbual dan melayan pengunjung walaupun anda tidak berniat untuk membeli. Antara produk yang popular di Pasar Pagi Hakodate ialah king crab. Dan Syakirin dengar mereka ada menyediakan servis menghantar ketam segar ini ke Malaysia. Jadi Syakirin nak tahulah dengan lebih lanjut. So Toshi-san, can you show me how to pack? How will you pack my things so that I can bring home? じゃあ、醤油。 Okay, Okay. let's go. Big one, king crab legs. Yes, this one delicious? Of course. Oishi. Oishi. And now this. Okay. Delicious. Alright. Dua. And then, okay, cool box. Yes. Jadi sekarang dah tak payah pening dah macam mana nak bawa naik flight dan sebagainya, nak simpan macam mana, berapa jam flight, semuanya diuruskan oleh kedai ini. Yes, okay. This is ice. Yes. Alright. How long can it last? このボックスオンリーなら、we'll keep a one day. Okay, one One day. day, okay. Box only. Okay. Apa yang Syakirin dapat tahu, perkhidmatan ini bukan untuk semua negara. Hanya negara-negara tertentu sahaja yang boleh menerima servis penghantaran ini. Dan Malaysia antara negara yang tersenarai. Jadi selepas king crab kita dibungkus dengan baik, anda perlu mengisi borang ini. Jadi anda isikan alamat dan segala butiran yang perlu. Jadi mereka akan hantar ke rumah anda.
country, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia. Toshi-san, arigatou gozaimashita. こちらこそありがとうございます。 Mata aimashou. ぜひまた来てください。 Sayonara. はい、さよなら。 Bye-bye. Terima kasih. Tak sabar nak makan ketam di rumah nanti. Percaya tak, di Pasar Pagi Hakodate ni ada 400 buah kedai untuk anda membeli belah. Banyak tu. Okey, sekarang Syakirin nak pergi jalan lagi tengok apa yang Syakirin boleh bawa balik ke Malaysia. Nani ano ne, seki ne desho, hai. Nani aru no, ano konnichiwa. Japanese rumba, ay ay ay. Japanese rumba, ay ay. Japanese rumba, ay ay ay. Ano konnichiwa. Konbanwa. O yasumi nasai.